Okay, saya boleh mulakan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, sebelum kita mulakan, kita punya kelas kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Okey. Ya, kenapa? Okey, apa khabar? Sihat ke? Agak kurang sihat sikit hari ni Ustaz. Macam kita semua sikit. Oh, tak apalah. Di mana tu? Di tempat kerja? Betul Ustaz. Tempat kerja. Tempat kerja. Okey, tak apalah. Okey, jadinya sebelum ni manakan ini kelas pertama kita. Jadinya tak salah tu kalau kita saling berkenal-kenalan. Moga-moga nanti itulah senanglah apa-apa nanti kan. Okey, baik. Jadinya sebelum saya minta Cik boleh panggil Cik Boleh? Sebelum saya minta Cik kenalkan diri, saya terlebih dahululah kenalkan diri saya. Okey, nama saya Abdul Hakim bin Ahmad Noh, berumur 26 tahun, berasal daripada Kuantan, Pahang. Dan kalau sekarang saya menetap di Bangi lah. Bekerja sebagai guru di Seri Al-Amin Bangi. Guru. Guru di Seri Al-Amin Bangi. Baik. Jadinya saya dah kenalkan diri saya, jadi bolehlah saya berkenalan dengan Cik sedikitlah dari segi nama, umur, kerja sebagai apa, dan kalau tak keberatan boleh ceritakan sedikit mengenai macam mana, sejauh mana penguasaan dalam bacaan Quran. Kalau ada apa-apa masalah nak diceritakan, boleh silakan. Okey. Nama saya Hafifah binti Marzuki. Saya sekarang pun menetap di Bandar Baru Bangi juga. Asal pun memang orang Selangor je dan memang sekarang dekat sini lah. Umur 26 tahun juga, dan saya bekerja sebagai customer service dekat sebuah syarikat lah. Berkaitan dengan masalah mengaji. Senang cerita macam ni lah, sebab dalam tinggal bila dah lama tinggal, kiranya last belajar masa zaman sekolah rendah. Lepas tu bila pernah lah kata sekolah rendah tu kita pun ngaji dengan mak abah je kan, dengan kita mak di sekolah agama kan time tu. Lepas tu bila masuk sekolah menengah form 1 sampai form 5 tu dah start masuk asrama. So kira macam tak ada orang yang nak guide, dan dia lost dekat situ lah, senang kata. So sekarang ni bila nak baca, memang mostly saya baca surah-surah yang basic macam Surah Al-Mulk, Yasin, tu okey lah. Tapi kalau randomly buka Quran, dia sangkut-sangkut sikit. Macam ni. Okey, terima kasih Cik Afifah. Okey, baik. Jadinya apa dah ceritakan nama pun dah tahu. Jadi nak panggil apa ni? Cik Afifah ke lebih senang dipanggil apa? Maksudnya panggil saya Fifah je. Okey, Fifah lah. Saya panggil Cik Fifah lah ya. Okey, jadinya tak apa macam cerita tadi, last baca sekolah rendah. Kan, tapi sekarang ni boleh baca tapi perlukan kata guide lah kan. Guide. Kalau daripada segi surah-surah pilihan ke surah Yasin tu boleh baca. Tak apalah, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya at least Fifah dah ada sedikit orang kata pernah lah mengaji dan pernah membaca, dalam masalah. Okay, mungkin sekarang bukan tak tahu, mungkin kadang kita lupa je lah kan bacaan. Kita lupa je lah bacaan. Tak apa, tak ada masalah. Sebabnya memang tak tahulah. Tak apa. Sebabnya kalau macam orang yang dah pandai mengaji, kelebihan dia Allah bagi pahala, dia dapat pahala mengaji tu. Pahala yang pertama dia dapat pahala mengaji. Tapi pada orang yang susah nak belajar mengaji ni, Allah bagi 2 pahala. Yang pertama, pahala dia mengaji tu. Yang kedua, pahala susah payah dia untuk dia belajar. Jadi dua-dua pahala tu dia dapat. Jadi Cik Fifah jangan rasa segan lah umur 26 tak pandai mengaji. Malulah dengan budak-budak yang sekolah-sekolah lain yang pandai mengaji dah khatam lah apa. Jangan malu. Sebabnya setiap kesusahan yang Cik Afifah lalui itu semua diberi ganjaran oleh Allah. Itulah. Jangan takutlah. Okay. Jadi selagi mana insyaAllah lah, selagi saya diberi kesempatan untuk saya guide ni, insyaAllah
saya bolehlah, saya akan kata apa, saya akan bantulah mana yang patut. Okey, saya akan bantu yang patut. Kita sama-sama bantulah. Okey, baik. Jadi saya pun dah kenal. Okey, sedikit sebelum kita teruskan. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak share sikit boleh? Saya nak share screen sekejap. Okey. Okey, Cik Rifah boleh nampak ni? Okey, boleh? Boleh. Okey. Kita dalam celik Al-Quran ini, okey, bagaimana kita tahu bacaan Quran ini sebenarnya untuk maklumat Cik Rifah lah. Okey, kalau macam dulu mungkin pernah tahu dan mungkin tak pernah tahu, ataupun tahu tapi tak sedar kan. Supaya sebenarnya kalau kita nak tahu, kalau Cik Rifah nak tahu, bacaan Quran kita ni yang kita baca tiap-tiap hari ni, dia sama sahaja macam kita duk sebut bahasa Melayu tiap-tiap hari harian kita ni. Kan macam kita, macam saya, apa yang saya cakap sekarang ni, dia sama sahaja. Kan, tapi Quran dia ada perbezaan sedikit sahaja. Kan, macam kalau ikutkan apa yang kita buat hari ni adalah sama. Baik, apa maksud saya sama adalah daripada segi bahasa. Kalau Al-Quran ini dia ada struktur bahasa yang tersendiri, sama juga dalam bahasa Melayu. Ada struktur bahasanya sendiri. Sebagai contoh, Cik Rifah boleh tengok contoh yang saya berikan tu, dua contoh yang saya berikan tu. Contoh yang pertama, kita tengok perkataan makan. Okey, perkataan makan. Okey, kalau Cik Rifah boleh beritahu saya, perkataan makan tu ada berapa suku kata? Makan. Ada berapa suku kata? Ada dua suku kata. Ada dua suku kata kan? Perkataan makan. Yang kedua tu minuman. Ada berapa suku kata? Ada tiga. Tiga suku kata. Minuman. Ada tiga suku kata. Okey, apa yang maksud saya yang sama tu? Apa maksud saya yang sama tadi tu? Perkataan makan itu, kalau saya buangkan huruf A pada dua-dua perkataan, dua-dua dalam perkataan makan, saya buangkan kedua-dua huruf A tu. Jadi akan jadi apa? MKN lah. MKN. Jadi MKN mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tak tahu maksud dia apa. Kan? Jadi bila adanya huruf A dua itu menunjukkan perkataan makan. Baru kita tahu, oh ini perkataannya makan. Macam minuman. Kalau saya buang perkataan I, U dengan A tu, kita akan tahu MN. Kita tak tahu apa maksudnya. Kan? Jadi yang menjadikan sesuatu perkataan itu berbunyi, dia disebabkan kalau dalam bahasa Melayu, huruf-huruf vokal. Okay, huruf-huruf vokal itulah yang menyebabkan sesuatu perkataan itu difahami, sesuatu perkataan itu dibunyikan. Sebagai contoh makan tadi. Huruf vokal dalam bahasa Melayu ada berapa? Ada lima. Ada lima. Okay. Bagus. Yang pertama A, E, I, O. Ada lima dalam bahasa Melayu, ada lima huruf vokal. Lima huruf vokal inilah yang menjadikan suatu perkataan itu lengkap dan kita faham maksud. Contoh perkataan lain macam mandi. Mandi yang menjadikan perkataan itu mandi, A dengan I menyebabkan kita faham perkataan tu. Kalau tak ada A dengan I, kita tak tahu apa perkataan ni. Okey, boleh faham tak? Boleh faham. Okey, faham. Okey, itu dalam bahasa Melayu. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, kita ada tiga. Kalau bahasa Melayu ada lima. Dalam bahasa Quran ada tiga sahaja. A, I, U. Okay. Dalam bahasa Al-Quran, dia ada tiga sahaja bunyi. A, I, U. Tapi Cik Afifah jangan pening sebabnya Cik Afifah takkan jumpa langsung dalam Quran tu ada perkataan huruf A, huruf I, huruf U. Mesti takkan ada. Tapi apa maksud A, I, U ni? A ini menunjukkan baris atas. Jadi dalam Quran kita lebih kepada penggunaan baris. Yang menunjukkan A itu adalah baris atas. Yang menunjukkan I itu adalah baris bawah dan U itu adalah baris depan. Okey, tapi secara kesimpulannya dalam bahasa Melayu dan bahasa Quran, bahasa Melayu ada 5 bunyi. A, E, I, O, U. Dalam bahasa Quran ada 3. A, I, U. Dalam antara 3 dan 5, mana yang lebih banyak? Lebih banyak bahasa Melayu lah. Dari segi bilangannya. Bahasa Melayu. Tentulah bahasa Melayu kan? Sebabnya bahasa Melayu ada 5.
Sangkut. Bahasa Quran ada 3 kan. Dalam Quran mungkin kita tak perasan. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, cuba tadi sangkut Boleh. sekejap. Sangkut sekejap. Okey, jadinya saya ulang sekali lagi. Dalam bahasa Melayu ni mungkin 5 kita dah biasalah. Okay. Tapi bahasa Quran ni ada 3 mungkin kita tak perasan. Baik. Kita tengok apakah maksud A, I, U yang saya sebutkan tadi itu. Okey. Kalau macam saya terangkan tadi, A itu dia menunjukkan berbaris atas. Okey. I itu baris bawah. Itu dia baris depan. Jadinya tiga bahasa, 3 bunyi dalam Quran ini. Dalam Quran ni ada 3 bunyi. Ada huruf A, ada baris atas, baris bawah dan baris depan. Okey. Sebenarnya banyak lagi baris-baris dia. Tapi secara asasnya untuk Cik Afifah tahu, dalam Quran ni ada 3 baris sahaja. Ada 3 baris untuk permulaan. Okey. Kita dah boleh faham tak yang pertama ni? A. Okey. Bila dah faham yang ni, kita nak pergi kepada step yang seterusnya. Nampak tak ada 2 baris di atas ni? Nampak? Ada 2 baris di atas, ada 2 baris di bawah dan ada 2 baris di hadapan. Jadinya 2 baris di atas ni, bila kalau Cik Afifah tengok ada 2 baris di atas ni, kita akan sebut dia sebagai an. Dia akan tambah n kat situ. Okey. Okey, kalau 2 baris di bawah, dia akan jadi bunyinya in. Okey. Kalau 2 baris di hadapan, dia akan bunyinya un. Okey. Baris ni akan bunyi sampailah hari kiamat. Sama je, tak berubah-ubah pun. Jadinya tak ada tahun depan tiba berubah. Tak ada. Jadinya baris ni sampai hari kiamat, itulah baris dia. Okey, boleh faham tak ada dia saya? Tapi kadang kan ada macam yang baris depan tu, macam yang ni kan 199 ni kita panggil. Kadang tu ada jumpa yang macam 69 tu. Itu sama jugalah. Itu baris yang kalau yang tu kita pergi nanti kita akan tengok mana baris yang kita kena dengung, mana yang baris kita perlu baca jelas. Itu maksudnya. Tapi cara bacaan dia samalah macam ni juga. Sama saja. Memang tetap dia akan basic dia bila baris depan dia mesti dengan U. Kalau baris atas dia akan dengan A juga. Basic dia kena tahu. Nanti kalau untuk akan datang mesti nanti aku akan jumpa juga baris 2 ni dia tak selari. Betul. Ada pernah jumpa kan? Baris 2 ni tak selari. Baris 2 di bawah pun tak selari. Jadinya 2 baris tu nanti kita akan tengoklah mana yang perlu baca dengung, mana yang kita tak perlu dengung dan yang kita baca jelas. Tapi secara asasnya baris atas, baris bawah dan baris hadapan inilah bunyinya. Boleh faham? Okey, boleh Ustaz. Okey, baik. Kita teruskan. Jadi konsep yang kita nak bawa kat sini adalah ada baris, ada bunyi. Okey. Boleh ikut tak sama dengan saya? Ada baris, ada bunyi. Tiada baris, tiada bunyi. Jadinya apa maksud tu? Setiap huruf yang berbaris maka akan ada bunyi pada huruf tu. Itu maksudnya. Okey, faham. Setiap huruf yang tak berbaris maka huruf tersebut kita tidak akan ada bunyi. Jadinya baris itu sama dengan bunyi. Jadinya kalau Cik Afifah nanti baca Quran ataupun baca untuk asal ni kita akan baca huruf-huruf tu nanti, setiap huruf yang berbaris mesti akan ada bunyi. Huruf yang tak berbaris tak akan ada bunyi. Setakat ni Cik Afifah boleh faham? Okey, saya tak faham. Okey, baik. Jadinya kita nak tengok bila Cik Afifah dah faham secara teori tadi tu, kita nak tengok sama-sama contoh yang saya nak bawa ni pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang saya nak share ni dekat ni perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana saya katakan tadi, setiap baris ada bunyi. Huruf yang berbaris mesti akan ada bunyi. Kan?
Kita tengok kat sini nampak tak yang ada warna kuning tu, dia berbaris bawah, ada baris atas. Jadi secara asas itu je baris dia yang Cik Afifah akan jumpa 30 juzuk Al-Quran, itu je baris. Jadi itu sahaja baris. Baris atas, bawah, hadapan. Adalah simbol-simbol lain yang kita kena panjang, simbol lain yang kita kena dengung, tapi secara asas inilah baris yang kita kena. Baik, kita tengok kita nak tengok macam mana 10 baris yang ada yang di-highlightkan dengan warna kuning itu dia sama dengan 10 bunyi. Okey, Cik Ifah tengok dulu apa yang saya buat. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Okay, kita tengok. Dia kata kat situ 10 baris 10 bunyi. Jadi kita nak buktikanlah 10 baris itu adalah 10 bunyi. Baik, saya mulakan. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10. Jadinya ada 10 kat situ. Okey. Sekejap je. Saya stop share. Jadi saya minta kita buat sama-sama. Saya nak share kita buat sama-sama. Boleh? Okey, boleh. Okey, baik. Okey, kita cuba. Okey. Dan kita cuba pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya 10 baris itu dia mempunyai 10 bunyi. Jadinya setiap 10 baris, yang baris di bawah, baris di atas semua tu dia ada, itulah yang kita akan bunyikan dia. Baik. Okey, contoh lain. Contoh lain ini kita biasa sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Kan? Biasa kan Cik Ifah dengar kan? Biasa. Okey. Dekat sini dia kata la haula wala quwwata illa billahi, dia ada 13 baris. Dia ada 13 baris. Jadi kita nak tengok betul tak ada 13 baris. Okey, Cik Afifah. Tengok saya buat dulu. Okey. La haula wala 5 tu quwwata illa dah 10 billahi ada 13. Saya ulang sekali lagi. La haula wala ada 5, quwwata illa ada 5, ada 10, billahi ada 13. Saya tak nak saya buat seorang-seorang, kita nak buat sama-sama dengan Cik Afifah. Okey, baik. Cik Afifah, baik. Kita cuba sama-sama Cik Afifah. Ikut saya. La haula wala quwwata illa billahi. Ada 13. Jadinya setiap huruf yang berbaris itu maka akan ada 13 bunyi. Boleh? Cik Afifah ada persoalan setakat ni? Setakat ni tak ada. Jelas. Tak ada. Boleh jelas faham Okey, baik. Okey, kalau Cik Afifah dah jelas, kita nak pergi kepada yang seterusnya, iaitu kalau Cik Afifah jelas, kita nak pergi pada yang seterusnya, kita nak masuk kepada pengenalan huruf. Okey, kita dah tengok tadi setiap baris ada bunyi, setiap baris itu mesti akan ada bunyi. Kita nak kenal huruf. Tak guna kita kenal baris, huruf tak kenal. Macam mana kita nak sebut, tak boleh sebut kan? Betul. Baik. Huruf yang pertama ni tengok gambar tu. Cik Afifah tengok ada seorang ustaz tu, dia tengah duduk, dia duduk baca surat cinta tu. Okey. Sambil-sambil dia baca ada buah jatuh, buah apple jatuh, dan buah apple tu jatuh dekat bawah dia. Jadinya kalau Cik Afifah tahu ini adalah bentuk huruf ba. Okey. Huruf ba ini kalau Cik Afifah tak tahulah huruf ba ni sama dengan apa? Cik Afifah ingat buah ba.
buah, Buah. ba. Kalau Cik Afifah tak tahu sangat macam mana bentuk huruf ba ni, Cik Afifah boleh dengar cerita saya tadi. Seorang ustaz, dia tengah baca surat cinta, tengah-tengah baca, pokok ada buah jatuh bawah dia. Jadi itulah bentuk huruf ba tu nampak. Di huruf ba ni dia ada dia macam bulat macam ni dan dia ada titik bawah dia. Jadi nak kenal dia, bila sebut buah, kita akan ingat huruf ba. Buah, kita akan ingat huruf ba. Baik. Okey, kita dah kenal huruf. Kita dah kenal satu huruf. Huruf ba. Boleh sebut? Ba. Ba. Okey, ba. Huruf ni, huruf ba ni dia kena bibir kita ni tak akan bertemu. Tak boleh sebut huruf ba tanpa bersentuh bibir. Boleh ke buat? Tak boleh. Huruf ba jangan sentuh bibir. Tak boleh. Jadi huruf ba ni cara nak sebut dia ba. 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 Okey. Itu cara sebutan huruf ba. Tapi nak ingat huruf ba ni macam mana? Okey, ingat cerita yang saya bagi tu. Okey, ba sama dengan buah. Bila sebut buah, ba. Ba, buah. Okey, baik. Kita tadi ingat tak mula-mula kita dah pergi kepada pengenalan baris. Baris atas, baris dan baris hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah pergi kita tengok kepada pengenalan huruf. Huruf ba. Jadi, sekarang ni kita nak gabungkan kedua-dua tu. Okey, kita nak gabungkan. Kita nak tengok. Huruf ba ini apabila ia berbaris atas. Ingat, apabila berbaris atas tadi huruf dia akan jadi huruf apa? Huruf A, betul? A. Huruf ba apabila dia berbaris atas dia akan bunyinya ba. Ba. Huruf ba yang berbaris atas dia akan bunyi ba. Okey. Huruf ba apabila ia berbaris di bawah, kalau baris bawah kita akan huruf I, betul tak? Kita akan jadi huruf ba akan baris bawah kita akan sebut B. Okey. Dan huruf ba apabila berbaris di hadapan, kalau baris hadapan simbol dia adalah huruf U. Kita akan sebut dia sebunyi dia adalah bu. Ba bila baris di atas dia akan berbunyi ba. Okey, apabila huruf ba ia berbaris di hadapan dia akan bunyi bu. Dan apabila huruf ba ia berbaris di bawah dia akan berbunyi B. Okey, bagus. Jadinya Cik Afifah dah tahulah tu. Secara ringkasnya tentang huruf ba ni baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Baik, kita nak teruskan sedikit latihan. Boleh Cik Afifah bacakan tak? Okey, boleh. Silakan. Ba. Okey. Ba. Okey, bagus. Ba. Bagus. Ba. Okey, teruskan. Ba. Okey, bagus. Ba. Okey. Okey, bagus. Ba. Okey, baik, bagus. Ba. Okey, bagus. Kalau ikutkan Cik Afifah dah lancar dah. Kan? 6 ni Cik Afifah boleh sebut. Boleh sebut dengan dalam keadaan yang lancar, tak ada masalah lah. Okay, boleh sebut dan tak ada masalah. Tapi saya nak test sekali lagi. Jadi macam tadi kita ikut urutan kan? Ikut urutan. Okey, kali ni saya nak tunjuk. Okey, saya nak tunjuk ni Cik Afifah baca. Boleh Okey, boleh. Okey. Yang pertama saya nak tunjuk yang ni, baris yang ketiga. Atas sekali nombor 3. Ba. Okey, bagus. Yang kedua. Ba. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya. Ba. Okey, bagus. Sebelahnya. Ba. Okey. Atas ni yang nombor atas yang kedua ni. Ba. Okey, bagus. Yang ni. Ba. Okey, bagus. Ba. Dan yang terakhir. Ba. Okey, bagus. Jadinya itulah Cik Afifah cara sebutan huruf ba apabila ia berbaris atas. Nanti kita akan jumpa pula yang berbaris bawah. Kita akan jumpa lagi yang berbaris di depan. Okey, setakat huruf ba ni boleh faham tak? Ada apa-apa persoalan nak tanya saya? Setakat ni okey, start ba okey. Tak ada masalah ya. Okey, kita boleh teruskan lagi dengan satu lagi huruf, boleh
Okey, boleh Ustaz. Okey, baik. Okey, kita tadi dah kita tengok huruf ba. Huruf ba yang mana seorang ustaz tu dia tengah baca surat cinta, buah jatuh atas kepala, dia duduk bawah dia. Okey, yang ini kita tengok ada dua pohon pokok. Okey, ada pokok ni. Okey, ada dua pokok ni yang mana kita tengok ada dua ekor tupai yang bergerak, sepasang tupai yang bergerak daripada pohon A ni ke pohon B. Jadinya kalau Cik Ifah nak tahu, ini adalah simbol bagi huruf ta. Huruf ta. 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 Baik. Ta. Baik. Kalau nak tahu huruf ta, ingat tupai, ta. Tupai, ta. Kalau macam huruf ta, kalau saya tanya Cik Ifah macam huruf ta, ingat kisah sepasang tupai. Jadi tupai, ta. Okey, tupai, ta. Boleh. Okey, baik. Kita tengok balik. Okey, sama juga. Sama je macam huruf ba. Huruf ta ini apabila ia berbaris di atas, maka bunyinya akan ta. Okey, ta. Baik. Huruf ta apabila ia berbaris di bawah, maka bunyinya adalah ti. Ti. Dan huruf ta apabila ia berbaris di hadapan, maka bunyinya adalah tu. Okey, jadinya itulah huruf baris atas, ta berbaris atas bunyi ta, ta berbaris di bawah akan bunyi ti, dan ta berbaris di hadapan bunyinya. Baik, kita terus kepada latihan. Manakan Cik Afifah tadi yang ba dah lancar, kita terus kepada latihan. Boleh? Okey, saya minta Cik Afifah baca sekali lagi yang ini. Ta. Okey, terus. Ta. Okey. Ta. Okey. Ba. Okey. Tabata. Okey, bagus. Terus. Ta'a. Okey, bagus. Terus. Bata'a. Okey, terus. Babata. Mula. Babat. Di bawah kan Ustaz? Yang bawah ni. Babata. Okey, bagus. Ta. Okey, baik. Bagus. Bacaan yang bagus. Jadi macam biasalah, saya kena tunjukkan pula. Okey, saya nak tunjuk yang pertama, yang ni. Yang bawah ni, yang tengah-tengah ni. Babata. Okey. Hujung ni. Ta. Okey, yang ni. Bata'a. Okey, tengah atas ni. Nombor 2 ni. Tabata. Okey, yang hujung. Ta'a. Okey. Bataba. Okey, baik. Yang tengah ni. Ta'aba. Okey, yang pertama ni. Ba'ata. Okey, dan yang terakhir. Ta'ata. Okey, alhamdulillah. Jadinya 2 huruf dah kita sepanjang kelas kita dah setengah jam ni, dah kat pukul 5 ni kita mulakan tadi, lepas setengah tadi. 2 huruf dah Cik Afifah dah terokai. Okey, dah Cik Afifah dah tahu dah 2 huruf, macam mana bentuk 2 huruf tu, apa kisah sejarah 2 huruf tu. Okey, sejarah untuk Cik Afifah mudah kenal, dan Cik Afifah juga dah tengok macam mana konsep ada baris, setiap huruf yang berbaris pasti akan ada bunyi. Okey. Setakat 2 huruf dan setakat penerangan saya daripada awal tadi, ada tak persoalan apa-apa? Setakat ni tak ada. Cuma saya macam kenapa kita tak mula dengan alif Ustaz? Okey. Baik. Kenapa kita tak bermula dengan alif? Okey. Okey. Baik. Jadinya untuk yang alif ni, kita kalau ikutkan alif ini memang dia adalah salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah. Okey. Alif ni adalah salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah. Okey, kita akan tengok nanti macam mana huruf alif, dan kalau Cik Ifah tengok dalam modul yang saya berikan ni, okey, kita bermula dengan huruf ba, dan huruf alif tu nanti kita akan bermula dengan, nanti saya akan terangkan lebih detail lagi tentang huruf alif. Sebab huruf alif ni adalah kita tak sebut ke, nanti Cik Ifah akan jumpa huruf ba, kalau baris atas dia akan bunyi ba kan. Kalau huruf
huruf ni macam alif. Huruf tu kita nak sebut alif. Tapi bila dia berbaris atas, dia bunyi A. Dia tak bunyi alif dah. Jadinya huruf alif tu nanti insyaAllah kita akan cari satu masa. Okay, kita akan mulakan dulu. Kita akan tengok. Saya akan cerita lebih panjang sikit lah tentang huruf alif. Jadi buat masa sekarang ni, kita mulakan dulu dengan huruf ba. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Okay. Jadi ada apa lagi tak soalan? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, saya inilah apa yang kita Afifah belajar hari ini. Kita dah belajar tadi pengenalan. Kita dah buat sikit lah sudah kenal. Lepas tu kita buat sikit pengenalan mengenai huruf-huruf. Beza antara huruf dalam bahasa Melayu dengan bahasa Quran ni. Okay, dalam bahasa Quran ni adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita ada 5 huruf vokal. Jadi A, E, I, O, U. Kalau dalam bahasa Quran ni, dalam bahasa Arab kita. Okey, baik. A, I, U. Bagus. Jadi, dalam itu bahasa Quran. Kalau A ni, puan-puan takkan jumpa perkataan A dalam Quran. Sampai bila-bila takkan jumpa. Tapi A tu disimbolkan dengan baris A atas. Kalau I tu disimbolkan dengan baris bawah. Dan U tu disimbolkan dengan baris depan. Setiap huruf yang berbaris pasti akan ada bunyi. Ingat konsep tu. Jadi setiap huruf yang berbaris pasti akan ada bunyi. Macam kita sebut tadi, kita kirakan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirakan sama-sama juga tadi la haula wala quwwata illa billah. Okey. Jadinya setiap yang berbaris itu pasti akan ada bunyi. Dan lepas pada itu kita belajar, kita tengok juga tentang 2 huruf. Huruf ba dan huruf ta. Kita belajar juga huruf ba dan huruf ta. Cikgu Afifah pun dah tahu dah macam mana bentuk huruf ba ni. Kalau ba ingat Buah. Kalau ta ingat Tupai. Bagus. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh tangguhkan kelas kita dululah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada kelas akan datang. Okay, insyaAllah kita akan jumpa pada kelas akan datang. Jadinya kita jumpa pada kelas akan datang. Nanti masa tu saya akan kontak baliklah Cik Afifah bila kita nak buat balik. Okay. Jadi semoga cepat sembuh lah kepada Cik Afifah. Okay, insyaAllah. Okay, sama-sama. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.